Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, kita dapat lagi bertemu pada malam ni. Walaupun orang kata bertemu back to back dengan meeting MSOSH online, kita still lagi insyaAllah dapat orang kata bertemu di alam maya ni. Okay, saya Fakrul Anwar, mentor Syekh Masanda. Alhamdulillah, kepada siapa-siapa yang ada kat sini, jom share kat kawan-kawan kita. Kerana malam ni saya akan share satu perkara yang best, satu perkara yang menjadi cabaran kita sekarang ni. Okay, menjadi cabaran kepada semua SHO, OYK. Bila kita down, bila kita hilang semangat, apa yang kita patut buat? Kerana apa? Saya yakin setiap orang akan ada masa kita akan turun naik. Hai, Assalamualaikum. Hai, apa khabar Abang Faizal? Sihat? Azizul, apa khabar Zul? Alhamdulillah. Siapa yang ada kat sini, say hello, say hi to everybody. Dan bagi tahu kat itu salam. Apa khabar? Alhamdulillah kita dapat bersiaran. Saya pun tadi baru balik daripada office, walaupun malam Jumaat malam Sabtu ni. Dan juga tadi pukul 9 masih lagi online dengan tim MSOSH untuk kita bersiap sedia untuk menyediakan video untuk Apa Show. Dan juga samping tu juga masih lagi continue meeting. Tapi Alhamdulillah janji saya untuk malam ni untuk saya live. InsyaAllah saya akan live dan berkongsi, kerana saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat. Dan sebanyak mungkin kita berkongsi dengan siapa saja kita mampu. Betul? Kerana apa? Saya yakin dalam safety pun sama juga. Kita kena belajar untuk berkongsi. Kita kena belajar untuk empower orang lain. Kita kena belajar untuk memberi semangat pada orang lain. Ingat, dalam hidup ini kita akan ada turun dan naik kita. Ada masa kita rasa best, ada masa kita rasa lost hope, ada masa kadang-kadang kita down. Dan saya pernah jumpa bermacam-macam orang yang kadang-kadang sampai ke anxiety punya level pun bila dia down tu. So, tapi yang paling penting, bila kita down ataupun kita rasa lemah semangat, apa yang kita nak buat? Apa yang kita patut lakukan? Itu penting. Kerana apa? Bila kita dalam keadaan yang down ataupun maybe frustrated dengan sekitaran kita, maybe dengan majikan kita, maybe di rakan-rakan sekerja kita, okay, apa yang kita patut buat untuk kita bangkit semula? Apa yang kita patut buat untuk kita rasa dan bina balik kekuatan? Itu penting. Okay, siapa-siapa yang ada kat sini, say hello. Assalamualaikum semua sekali. Zul, apa khabar Zul? Okay, Norman, apa khabar Norman? Hey, Eddie, Nizam, apa khabar? Jamal. Okay, so malam ni kita akan berkongsi bagaimana, maybe saya akan share sedikit tip. Bagaimana kita nak recover semangat kita. Bagaimana kita nak recover, orang kata, kita punya jati diri bila kita down. Kerana setiap orang akan diuji. Setiap orang akan berada dalam keadaan yang up dan juga down. Dan yang paling penting, bila kita down, apa kita nak buat? Okay, minta maaf ni, saya masih orang kata ada dekat bilik ni. Dan minta maaf juga kerana lambat sedikit tadi, kerana sebenarnya kita tengah masih bump head to head dengan meeting dengan MSOSH untuk kita buat MSOSH punya video untuk Apa Show. Tapi janji saya untuk share dengan anda, saya akan kongsi malam ni. Malam ni saya akan kongsi 5 dulu tips. Berapa tips? 5 tips. Okay, siapa ada kat sini, say hello. Assalamualaikum. Siapa ada ni? Hai Eddie, Alhamdulillah. Apa khabar Zizul? Sihat? Assalamualaikum semua. Okay, good. Jangan lupa share dekat kawan-kawan. Malam ni tip best. Kerana apa? Saya nak kongsikan 5 tips. Bagaimana kita nak bangkit daripada down. Bagaimana kita nak bangkit daripada kita hilang semangat. Kemungkinan kita ni juga katakan rasa tak best, akan rasa macam give up pun ada juga. Dan kadang-kadang worst scenario tu kita boleh rasa anxiety pun ada juga. Tapi bagaimana kita nak recover? Bagaimana kita nak bina semula jati diri dan semangat? Itu penting. Kerana apa? Pepatah dia mudah. Siapa yang ada kat sini tolong tulis balik pepatah ni. The harder you fall, the higher you bounce back. Apa dah? Tulis kat situ. The harder you fall, the higher you bounce back. Setiap kali anda jatuh dengan lebih kuat, anda akan mantul dan bina lebih kuat. Faham saya? Bila anda jatuh dengan teruk, sebenarnya ada masa untuk bangkit dengan lebih kuat lagi dan lebih tinggi lagi. Kerana apa? The harder you bounce, the harder you fall, the harder you bounce back. Itu penting. Bagus. Hai Amir, apa khabar? Sihat?
Jangan lupa share kat kawan-kawan kita yang lain. Okay. Malam ni saya nak share 5 tips. Berapa tu? 5 tips bagaimana kita nak recover semangat kita. Bagaimana kita nak recover, orang kata, loss yang kita ada selama ni. Okay, 5 dulu. Sebenarnya saya ada banyak, tapi malam ni kita share 5 dulu. Boleh? Okay, siapa nak? Tulis kat situ. Nak. Boleh nak lah. Alamak, korang tak supporting lah. Yes. Oh, Amidi masih ingat. Whatever you... whatever kill you. Okay. Betulkan balik tu Amidi. Apa? Things doesn't kill you, make you stronger. Whatever kill you. Okay. Okay, bagus. Things doesn't kill you, make you stronger. Tulis gitu. Things doesn't kill you, make you stronger. And the harder you fall, the higher you bounce back. So, letakkan quotation-quotation ni dekat mana-mana yang anda boleh baca supaya ini boleh empower anda setiap hari. Ingat, dalam hidup, kita jangan bergantung pada orang lain untuk empower kita. Dalam hidup, kita jangan terlalu bergantung pada orang lain untuk maybe beri semangat pada kita. Yang paling penting, kita ada circle yang bagus yang kita boleh bangkit bila kita jatuh. Dan kita kena sentiasa faham apa perkara yang boleh kita lakukan untuk menaikkan semangat kita. So, malam ini saya nak share 5 perkara. Berapa perkara? 5 perkara. Boleh? Okey, bagus. So, ingat macam mana saya share, tulis dekat bawah ni. Boleh? Okey. Yang pertama. Okay, pertama sekali, bagaimana kita nak bounce back bila kita down, okay? Pertama sekali, adalah kita kena ada acceptance. Apa dah? Tulis kat situ, acceptance, nombor 1. Kita kena terima bahawa kita tengah down sekarang ni. Kita tengah lost hope. Kita maybe tengah hilang mood, orang kata, betul? So, nombor 1, untuk kita bangkit balik, kita kena realize dan kita kena accept that we are on that position. Especially kalau kata kita dah go below the line, yang kadang-kadang rasa we have to take a break lah, on that part, betul? So number 1, you kena ada level of acceptance, ataupun dipanggil realize that we are down, especially bila kita dalam below the level. Itu kena penting. Kerana apa? Orang yang dalam state of ignorance, dia tidak akan boleh menerima perubahan. Orang yang dalam state of ignorance tidak akan boleh membuat sesuatu perubahan pada diri atau orang lain. So, number 1, bila kita nak bangkit balik, kita kena ada acceptance. Apa dah? Ataupun kita kena realize. Okay, bagus on that part. Yang kedua, bila kita nak bangkit daripada down dan bila kita nak bangkit daripada hilang semangat, yang kedua, kita kena betulkan kita punya kata-kata. Wording, the power of word. Boleh kata tu. Betulkan kata-kata ataupun the power of word. Tukarkan perkataan yang kita biasa sebut, alah aku ni malas kepada jom lah. Kata-kata daripada relax. Okay, belum lagi kepada come on. Betul? Perkataan daripada okay, bolehlah kepada excellent. Faham saya? So, number 2, kita start to betulkan kata-kata ataupun change the script. Apa dah? Nombor 2, change the script. Penting. Kenapa? Yes, gunakan kata-kata yang bagus. Guna kata-kata yang kita sebut empower diri kita. Kerana apa? Kata-kata juga adalah doa. Faham saya? So, use the power of word. Itu penting. Dapat. Okay? Yang ketiga, bagaimana kita boleh bangkit daripada kita punya down. Yang ketiga adalah kita kena cari mentor, guru dan ilmu. Apa dia yang ketiga? Cari mentor, guru dan juga ilmu. Itu penting. Kerana apa? Kita perlu ada tempat di mana kita boleh refer. Kita kena ada tempat di mana kita akan hidup sentiasa, di mana kita akan rasa renewable. Faham saya? So that's why. Yang ketiga, kita kena cari guru, kita cari mentor dan cari ilmu. Itu penting. Kerana apa? Dalam pencarian itu akan membina kekuatan diri kita. Penting. Betul. On that part. Kerana apa? Kita kena cari juga circle yang bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya cadangkan juga. Yang keempat, cari your power song, dia panggil. Tulis gitu. Find your power song. Power song ni apa dia? Contoh-contoh power song adalah lagu yang beri anda semangat. Lagu yang beri empowerment pada anda. Betul? Okay, lagu yang memberi semangat kepada anda semua. Itu penting. Okay, so itu akan memberi anda satu level yang berbeza. Apa contoh-contoh lagu dia? Saya sendiri pun ada lagu saya. Apa dah? You Simply the Best. Betul? Lagu Tina Turner. That is also best. Kalau ada peluang nanti lah semasa kita dengar lagu tu. Betul? Lagi lagu apa? Lagu Celine Dion. Okay. So itu juga kita boleh juga. Lagu Find Your Power Song. Penting.
Kenapa? Atau ada setengah-setengah orang tu dia cari lagu yang bila dia dengar tu bersemangat. Penting. Kenapa? Ia memberi dan akan stimulate kita punya deria dengar. On that part. Betul? Itu kita kena on that thing. Itu pun penting juga. Jadi pagi-pagi bila kita dengar tu kita rasa segar kerana dia akan stimulate our auditory. Itu penting. On that part. So It's My Life. Betul, Sfira. It's good lagu. It's My Life. That is also very interesting song. That is. So you cari juga lagu-lagu yang beri you inspire. Contohnya lagu fight song. Sedap juga. So find something yang you bila dengar tu you rasa empower. You dengar tu you rasa you come back to what you why before. You come back kepada sesuatu yang boleh inspire you. Find your fight song. Itu best. Macam saya suka lagu The Tina Turner walaupun lagu lama pun. Especially saya minta maaf lah. Kalau bahasa lagu Melayu contohnya lagu siapa ni yang bersemangat sikit. Faham saya? Kalau lagu Melayu ni kadang-kadang saya minta maaf, kadang banyak main biola ke apa. Betul? Kena cari juga lagu-lagu yang beri semangat kepada kita. Itu penting. So lagu juga memberi kekuatan pada emosi kita. On that part. Okay, bagus. My One is Unstoppable by Sia. Okay, sedap. Hari-hari dengar. Bagus. Bagus tu. So, fine. So, everybody boleh find the lagu tu. Sampai ada cadangan lagu tu boleh tulis kat situ. Bagus. Fine. Your fight song. You are simply the best. Faham, San? Kalau macam Celine Dion, kita ada every lagu one call it every day is a new day. Okay, on that part. So you boleh find out lagu yang bila you dengar, walaupun you terbaring masa tu, you malas, you dengar lagu tu rasa macam best. Itu penting. Fine. Okay. Boleh juga. Jika kau fikir kau boleh jugalah. Kalau Faizal Tahir tu lagu apa? Gempita. Itu pun boleh juga. Yang nombor 4, find your song. Find your powerful song. Penting. Kerana dia akan trigger your auditory. Dan Nizam, lagu Ayo Jo, boleh lah. Yelah tu. Okay. Okay, siapa ni? Faris Ibrahim. Tuan, sijil SS saya separuh jalan. Exam gagal. Satu je pesan saya. Faris, siapa ada kat sini? Lagu Cindai lah. Lagu pun boleh juga. Okay, so Faris, ingat, gagal kali pertama bukan gagal selamanya. Ingat tu, tulis kat dalam, selalu tulis dekat dinding. Saya pun tulis kat dinding-dinding ni. Faham, San? Tulis. Gagal kali pertama untuk bina kekuatan anda. Bukan berarti anda tak bagus. Faham, San? Ingat, kegagalan adalah untuk kita bina kekuatan kita. Untuk menguji kekuatan kita. Betul? Kalau tak gagal, macam mana kita nak uji kuat tak kuat? Betul? Okay. So, nak tahu tip lain, nanti saya akan share bagaimana. Betul? Okay, good. So, yang keempat apa dah? Power song. Find your power song. Apa-apa lagu. Boleh saja. Bila lagu, especially bila yang you dengar tu rasa macam best. Lagu yang you dengar tu rasa meremang. Betul? Itu yang paling best. Okay? On that part. Next. Dan yang kelima. Okay, Taufik. Cantik, Taufik. Betul. Kita never give up. Always remember, in life, kita kena ada sesuatu yang big why. Next time saya share lagi balik. Kalau tak pun, you boleh tengok video-video yang saya lepas. How to find your big why. Kenapa? Bila big why you, ataupun kenapa anda buat sesuatu itu kuat, merangkak pun anda sanggup buat. Betul? Tulis kat situ. Bila anda find the big why, merangkak pun anda sanggup buat. Betul? That's why. Then, bila anda tahu bahawa benda itu adalah anda nak buat sesuatu yang baik, okay, apa pun yang berlaku, anda akan teruskan perjuangan itu sehingga akhirnya. Okay, good. Next. Yang kelima. Okay, yang kelima. Bila kita down, kita nak buat apa? Itu penting. Okay, find out that particular things. Yang kelima, bila kita down, bila kita rasa, orang kata, give up. Bila kita rasa kemungkinan sedang dalam keadaan yang kurang bersemangat. Yang kelima yang anda boleh buat, apa dah? Belajar untuk switch. Apa dah? Tulis kat bawah tu. Kelima adalah switch. Apa dah? Switch. Kenapa manusia ni, tuan-tuan, kita boleh switch. Switch daripada keadaan sama ada kita orang kata suka, tidak lemah kepada kuat. Kepada sesuatu yang maybe kita sedih, kepada sesuatu yang mengembirakan. How you nak switch?
Nombor satu, switching adalah, kita tulis itu, switch. Switch yang pertama adalah dengan pergerakan fizikal. Faham saya? So that's why bangun pagi, bangun subuh, buat jogging, keluar, buat sesuatu yang berbeza daripada biasa. Faham saya? Itu switch. Switch yang kedua. Yang kedua saya dah bagi tahu dia switch apa? Kita punya kata-kata. Switch juga. Kelima, ketiga, switch kita punya pemikiran kita. Itu kita boleh switch juga. Faham saya? Yang seterusnya, keempat, apa yang kita boleh switch? Kita boleh switch dan tukar juga. Kawan-kawan pun sama juga. Switch. Kawan-kawan yang selalu negatif, kawan-kawan yang sembang apa-apa pasal politik apa, kepada kawan-kawan yang always positif. Switch juga kepada grup, sekitaran kita, grup yang bagus, grup yang beri kita semangat, grup yang always give and empower us. Dan yang paling penting sekali, kita kena belajar untuk switch cara kita berfikir. Kerana apa? Cara kita berfikir akan menentukan keputusan yang akan kita buat. Kenapa? This is your control panel. So make sure switch in here. Faham saya? Katakan pada diri kita apa? I am excellent person. Katakan pada diri kita, switch pada kita, I am born excellent. Katakan pada diri kita, switch kat kepala otak kita, we are being born to make impossible possible. Boleh kat situ? Switch. Apa dah? We are being born to make impossible possible. Okay? So therefore pada malam ni saya share 5 tips bagaimana kita nak recover. 5 tips bagaimana kita nak orang kata wake up daripada keadaan down kita. Keadaan di mana kita maybe hilang semangat, atau maybe kita dalam keadaan loss. So 5 tip ni gunakan supaya anda boleh recover. Dan insyaAllah saya akan share lagi session yang akan datang. Betul? Kenapa? Ingat, human are being born to make impossible possible. Boleh kat situ? Yes. So always remember, kita always boleh bangkit kiranya kita meletakkan setting yang betul. Okay? So 5 perkara ni, amalkan benda tu, recover benda tu balik. Ingat, hidup ni terlalu indah untuk disia-siakan. Apa dah? Hidup terlalu indah untuk kita sia-siakan. So, cari keindahan itu. Jangan tunggu. Ingat, sesuatu yang kita cari, kita akan lebih menghargai. Sesuatu yang kita cari, kita akan lebih menghargai, memenuhi, ataupun lebih ada kepuasan. Jangan tunggu dan lihat saja. No, find something. Okay, semoga apa yang saya kongsi beri manfaat kepada anda semua. Okay, so insyaAllah, stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, kita jumpa lagi lain kali. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Okay, bye. Okay.